Hai, Assalamualaikum. Saya Pablo Amirul. Guys, korang pasti menonton channel ni, korang tahu ni channel Captain Rais. Korang kena join program ni sebab tak ada suplemen, tak ada produk, tak ada apa-apa pun yang untuk menguruskan ke nak fit. Tak ada. Ini adalah program yang mana Captain Rais dia buat dalam masa seminggu je. Korang boleh kurus, insya-Allah. Tapi kena buat lah. Kalau tak buat, tak kurus lah. So dengan program yang disediakan, dia akan brief korang macam mana nak train. Dan lebih penting, korang tak payah pergi datang kat sini. Dia akan bagi korang secara online, live, Zoom, live punya ni. Tak ada masalah. Dalam masa seminggu, akan dapat kesan, insya-Allah. Kalau korang nak tahu lebih lanjut, subscribe, follow, komen. Kalau nak tahu lebih lanjut, call je Captain Rais untuk lemak to lean. Pablo dah sahut cabaran anda. Assalamualaikum, salam sejahtera. Apa hal korang? Selamat kembali ke dalam channel YouTube Rais Hamid Arish TV dan masih lagi bersama dengan YouTuber kegemaran rakyat Malaysia, Rais Hamid. Apa hal korang? Check it out now. Ya, bedu, let's go, come on yo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang belum subscribe, tekan butang subscribe itu sekarang. InsyaAllah, konten-konten yang disajikan, insyaAllah, moga-moga dijadikan asbab kebaikan untuk kita semua di dunia dan di akhirat. Jangan lupa tekan butang subscribe. Now, baru-baru ni ada seorang TikTokers yang katanya dia ni adalah seorang bekas tentera sebab dia punya nama akaun tu pun ada bubuh Captain bla 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 bla. Telah menjawab satu soalan yang diajukan ke atas TikTok beliau dan beliau memberikan penjelasan lah. Dan ada orang yang agak keliru dengan penjelasan yang diberikan, yang mana ada juga orang tag aku dekat dalam video TikTok dia dan minta aku memberikan penjelasan. Okey, so sama-sama kita dengar dulu apa yang diperkatakan oleh bekas tentera ini. Jom. 13 tahun servis askar pakai kapten lagi. Okey. Kalau orang tanya korang bila bab pangkat dalam pegawai ni, ada satu benda lah aku nak beritahu. Okey, askar ni yang baru-baru ni, biasanya bila dia join askar, daripada tak kira lah IPNM ke, GO ke, so diorang ni pangkat diorang start dengan lieutenant muda tahun pertama. So selepas 1 tahun matang, 1 tahun dapat kuasa, dia akan dapat pangkat lieutenant. So lepas lieutenant dia akan naik, 3 tahun lepas tu dia akan naik captain. So dalam masa 4 tahun dia dah pakai captain lah. So bila someone tu korang jumpa dia bawah daripada pangkat tu, kalau kita tengok year of service dia, so maybe dia ada isu sebab exam dia tak lulus ke, or dia ada buat salah laku lah dalam dia punya ni lah, service dia. Maybe dia memang tak lulus exam 3 kali. Dia 3 kali chances kau boleh lulus exam pangkat captain tu, dan kau tak lulus. So lepas captain kau ada exam lagi, kau akan naik major. Major ke 10 tahun. So benda tu normal lah. Tapi bagi orang yang dah 13 tahun servis tapi masih lagi seorang captain, itu maksudnya dia adalah bintang-bintang gelap lah. So aku rasa dia ada isu lah. Biasanya orang ni ditahan pangkat dia sebab dia ada benda-benda yang tak betul. Okey, itu saja. Assalamualaikum. Alright, okey, cerita dia macam ni. Dalam perintah Majlis Angkatan Tentera, memang initially diletakkan dia punya guideline dia dekat situ untuk kenaikan pangkat daripada captain ke major. Memang kena ambil exam, tapi sebenarnya ia adalah tertakluk kepada perkhidmatan masing-masing, sama ada untuk mengikut sebiji guideline yang ditetapkan ataupun membuat sesuatu yang boleh dikatakan setara dengan exam itulah. Contohnya macam Air Force kalau nak naik pangkat daripada captain ke major, dia tak ada exam.
Apa yang Air Force buat? Kau kena pergi kursus Squadron Officer course dan ada juga kursus-kursus advance ikut kepakaran ataupun trade masing-masing yang kau kena hadiri. Dan juga yang ni yang paling penting ni, tertakluk kepada kekosongan ataupun tertakluk kepada penjawatan dekat trade ataupun dekat skadron-skadron yang pegawai tu tengah duduk. Contohnya aku bagi situasi macam ni lah. Ada seorang kapten ni, okey, dia sepatutnya memang dah layak untuk pakai pangkat major disebabkan dia dah pergi squadron officer course, dia pun dah pergi advance course ikut trade dia lah. Contohnya macam air traffic, okey, dia dah pergi advance course untuk air traffic. Tapi disebabkan dekat trade ataupun dekat dia punya squadron, dia punya unit tu tak ada kekosongan penjawatan untuk pangkat major. Selagi tiada kekosongan itu, memang dia tak boleh pakai pangkat sampai ada kekosongan. Jadi tak mustahil untuk seseorang itu untuk tidak memakai pangkat major walaupun dah 13, kadang-kadang dah 15 tahun servis tapi masih lagi pakai pangkat kapten. Bukan bermakna dia ni ada masalah lah. Dia ni apa benda dia cakap tadi? Lorong gelap apa benda? Masa depan gelap. Dia ada masalah tu, masalah ini, dia fail exam. Memang tidak terpakai di dalam tentera udara Diraja Malaysia. Dan juga info yang aku dapat daripada abang ipar aku yang tentera laut Diraja Malaysia, untuk Navy, kalau aku salah boleh tolong betulkan untuk Navy dia hanyalah mengikut timeline. Cukup masa kau pakailah pangkat tu. Pangkat yang dimaksudkan adalah Lieutenant Commander ataupun setara dengan pangkat Major TDM ataupun Major dalam Tentera Darat Malaysia. Untuk nak naik ke pangkat Commander dan sebagainya, yang tu kau kena pergi Defence College lah. Yang dia cakap berkenaan dengan pangkat Kaptenan ke bawah tu, yang tu betul lah. Memang ada exam-exam yang kau kena buat lah. Jadi kesimpulan dia, apa yang bekas Kapten darat kot, okey, sebab kapten kan. Yang dia bagi penjelasan tu sebenarnya kurang tepat sikit. Seolah-olah penjelasan dia tu dia nak memperjelaskan untuk semua perkhidmatan. Tidak. Aku rasa benda ni hanya terpakai dekat Tentera Darat Malaysia sahaja kot. Aku tak tahu, aku bukan tentera darat. Tapi kalau dari segi Air Force dan juga dari segi Navy, itulah yang macam aku bagi tahu tadi. Jadi kepada sesiapa sahaja yang bekas tentera, kita tengok sekarang ni bekas tentera yang start aktif dengan social media, dekat YouTube, dekat TikTok, macam akulah. Aku aktif dekat dalam YouTube dan sebagainya kan. Aku sokong, aku setuju dan aku urge sebenarnya untuk bekas-bekas tentera ni bagi info, buat satu YouTube channel dan sebagainya lah, untuk nak bagi penjelasan, nak bagi pencerahan berkenaan dengan dunia tentera ni lah. Okey, tapi cumanya aku punya cadangan untuk anda semua, bagilah info yang betul. Sebab apa? Especially kepada anak-anak muda yang sangat-sangat berminat nak join tentera lah. Sebab sekarang ni sumber info utama yang diorang nak dapatkan adalah melalui social media, melalui internet. Jadi kemungkinan akan jumpa-jumpa lah orang macam aku ataupun orang-orang macam yang kapten tadi tu kan. Jadi kalau boleh, bagilah info yang tepat. Kalau kau tak tahu, tak ada masalah. Rujuk dekat orang-orang yang mungkin masih dekat dalam servis, mungkin yang lagi tahu, dan jangan malu. Macam aku sendiri, aku jujur je bagi tahu dekat aku punya subscriber, okey, aku tak tahu, jadi aku dah rujuk benda ni dekat kawan-kawan aku yang masih dalam servis, yang mungkin trade yang lain, aku rujuk dekat abang aku yang masih dalam servis, untuk mengelakkan kekeliruan dan juga untuk mengelakkan terbagi salah info. Seandainya ada terbagi salah info pun, cepat-cepatlah betulkan dekat bahagian komen, pinkan dia, bagi tahu ini adalah kesilapan info yang telah diberikan. Macam aku buat, aku memang selalu buat. Aku pun tak terlepas daripada kesilapan, tapi sekiranya ada orang menegur, ada orang bagi tahu info yang betul, aku cepat-cepat akan betulkan. Okey, kesilapan telah dibuat, so ini adalah info yang betul. Ini semua adalah untuk mengelakkan daripada kita terbagi salah info, tambah-tambah berkenaan dengan tentera ataupun Angkatan Tentera Malaysia. So kita saling belajar juga, aku pun belajar juga, dan kalau mana-mana yang aku rasa perlukan pembetulan tu, aku akan buat pembetulan lah. Okey, so jadi itulah, korang boleh pilih lah. Kalau nak pakai pangkat major tu, nak kena buat exam,
join lah darat. Kalau nak pakai based on timeline, biarlah join Navy. Ataupun kalau nak pakai major berdasarkan kursus, kekosongan dan sebagainya, pergilah join Air Force. Tapi ingat, Navy ni memang dipakai timeline, tapi sepanjang nak sampai masa yang kau layak pakai pangkat Lieutenant Commander tu, bukan satu jalan yang mudah lah. Dia ada juga syarat-syarat dia yang kau kena penuhi juga. Jadi kalau korang suka dengan video ni, korang boleh share video ni, dan sekiranya korang ada sebarang komen, bolehlah komen dekat bawah, dan juga jangan lupa untuk tekan butang like, butang subscribe, butang loceng untuk notification video-video daripada channel YouTube Rais Hamid selepas ini. InsyaAllah aku sokong, aku setuju ramai lagi bekas-bekas tentera. Mungkin Air Force dah ada aku, dan mungkin juga ada beberapa orang lagi yang daripada ex-Air Force buat channel YouTube. Navy pun kita tengok dah ada, dan darat juga dah ada. Ramaikan lagi geng-geng kita ni supaya kita boleh terus menyalurkan info-info yang bermanfaat, dan juga boleh dijadikan guideline jugalah kepada orang-orang awam yang memerlukan info. Tapi always kena rujuk, kena refer dekat Mindef ke, dekat kawan-kawan yang masih dalam servis dan sebagainya, supaya tidak terbagi salah info. Kita jumpa lagi dalam next video. Semoga semuanya dimurahkan rezeki, diberikan rahmat, taufik, hidayah, dan semoga semuanya dipermudahkan urusan. Kita jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum. Bye-bye. See ya. Yeah.